Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita pagi edisi Rabu 28 Jun 2023. 3 perjanjian kerjasama dimeterai selepas mesyuarat bilateral Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Laos Dr. Sunazir Simphodon. Memorandum persahaman dan kerjasama ini akan memberikan faedah kepada pembangunan sosioekonomi kedua-dua negara yang menguntungkan rakyat. Antara memorandum kerjasama yang dimeterai di antara Mujarrah Perlis dan Tanah Leng Dry Port dalam kerjasama pelabuhan darat. You mentioned about the Perlis, which is a northern tip of Malaysia, close to Thai border, set up the Mutiara Perlis Inland Port, which is very significant to us, and it is important that Tanah Leng Dry Port is collaborating in terms of port management because it's also a huge facility. Satu lagi kerjasama bakal membawa manfaat di antara KTMB dan National Railway State Enterprise yang akan memudah cara perjalanan penumpang dan kargo dari Malaysia ke Thailand, Laos dan China tanpa sekatan. Malaysia menerusi JAKIM sedia tawar kebakaran pensejalan halal kepada Laos. Menurut Perdana Menteri, ia boleh membantu Laos memasuki pasaran ekspor ke negara Islam. Dan saya telah beritahu Perdana Menteri bahawa Malaysia ada kekuatan, kemahiran dalam bidang pensijilan halal, dan pensijilan halal ini akan diselenggara oleh JAKIM. Tambah beliau, kerjasama halal yang bakal dijalankan turut berpotensi menarik pelancong-pelancong asing ke Laos. Buka lembaran dan penerokaan baharu itu antara reaksi diaspora Malaysia di Laos ke atas lautan rasmi pemimpin negara. Lautan sulung Perdana Menteri selama 2 hari bukan sahaja membawa pelaburan, malah membuka jalan perdagangan antara dua-dua negara. Cabaran dia di sini sebab ini negara kecil, kita landlocked dulu landlocked. Sekarang sudah ada kereta api high speed train daripada China sampai dekat Laos, and then kita pun tak ada pagi tadi ada MOU sign between Laos Railway dengan KTMB. Sekiranya sudah link lah semua benda, logistik sudah link. Sudah ada. Depan ni peniaga kena masuk. Dalam apa jua pembukaan lembaran baru. Perkara ini lembaran baru, benda yang baru diterokai. Ada sedikit cabaran-cabaran awal dari segi pulangan dan sebagainya. Tetapi jangka panjangnya, ia menjanjikan satu pulangan yang sustainable, kekal berterusan dan menggalakkanlah. 4 sekeluarga termasuk bayi perempuan berusia 2 bulan maut selepas kenderaan dinaiki kepalangan dengan sebuah trailer di Kulim, Kedah. 2 lagi individu cedera parah. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Rizwan Salih berkata kemalangan telah mengakibatkan keempat-empat mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Hasil siasatan mendapati kereta yang dipandu mangsa terbabas ke laluan pertentangan dan dirempuh trailer. Mayat kesemua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Lusta untuk bedah siasat, manakala pemandu trailer tidak mengalami sebarang kecederaan. 2 lagi individu, bayi berusia 2 tahun dan remaja 14 tahun yang cedera parah dibawa ke Hospital Kulim untuk rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 170 botol susu kacang soya dan 4,300 unit label bernilai lebih RM1,182 disita kerana disyaki menggunakan logo halal palsu. Serbuan dibuat KPDN di sebuah premis kediaman yang diubah suai sebagai tempat memproses makanan dan minuman di Hutan Melintang, Teluk Intan. Ketua Pegawai Penguatkuasa Pejabat KPDN Perak Muhammad Azhan Shah Khalid berkata, dalam serbuan tersebut pihaknya turut menahan pemilik kedai berusia 58 tahun. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat susu kacang soya yang siap diproses dan dibotolkan, disyaki menggunakan logo halal tanpa perakuan dan kebenaran daripada pihak JAKIM. Semakan awal bahagian pensijilan halal, Jabatan Agama Islam Ipoh turut mengesahkan permis tersebut tidak diberikan sebarang pensijilan atau kebenaran untuk menggunakan logo halal pada produknya. Kes disiasat di bawah Perintah Perihal Dagangan, Kurungan Perakuan dan Penandaan Halal 2011.
KPDN Perlis berjaya mematahkan aktiviti seluruh minyak diesel menerusi Optiris. Serbuan dilakukan di sebuah stesen minyak di Jalan Kaki Bukit Kanga. Pengarah KPDN Negeri Nur Azah Jaafar dalam pernyataannya memaklumkan 900 liter minyak diesel disita. Turut disita sebuah lori yang diubah suai dan pam penyedut minyak disita dengan nilai rampasan dianggarkan berjumlah hampir RM21,000. Seorang pemandu lelaki warga tempatan berumur dalam lingkungan awal 30 tahun ditahan. Kejayaan hasil risikan yang dilakukan sejak 2 minggu lalu oleh penguatkuasa KPDN. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman akan melaksanakan Oplanca bermula hari ini hingga 2 Julai sempena perayaan Hari Raya Aidiladha. Operasi bagi memastikan aliran trafik bergerak dengan baik di seluruh negara. Kenyataan sama menyebut Oplanca berperanan memantau dan mengambil tindakan penyuraian lalu lintas di semua lebuh raya utama, antaranya Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Karak, Lebuh Raya Pantai Timur dan lebuh raya yang menghubungkan negeri dan daerah. Selain itu, persimpangan lampu isyarat atau persimpangan yang dijangkakan berlaku kesesakan yang melampau turut dipantau bagi memberi keselesaan pergerakan lalu lintas. Pengguna jalan raya dinasihat sentiasa bekerjasama, berkhemah, berhati-hati dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan bagi mengelak kemalangan berlaku. Oplanca juga dilaksana di Terengganu. Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan berkata 20 pegawai bersama 112 anggota ditugaskan pada ops berkenaan kali ini. Tumpuan akan diberi kepada lokasi yang sering berlaku kemalangan maut termasuk di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2. Polis Kontijen Terengganu merekodkan peningkatan 100% statistik kemalangan pada 2021 dan 2022. Pengguna jalan raya ni mereka mesti mempunyai kesabaran sedikit. Ini kerana ramai orang yang balik kampung. Semua pengguna jalan raya ingin balik kampung dan sampai ke destinasi dengan secepat mungkin. Jadi mereka perlu ada kesabaran pada diri mereka masing-masing. Kan, supaya tak berlaku peningkatan kemalangan ini dengan cara mereka mematuhi peraturan-peraturan jalan raya dan juga memandu secara berhemah lah. Beliau ditemui selepas meninjau aliran trafik di Plaza Tol Kuala Terengganu. 60,000 kenderaan dijangka akan memasuki Terengganu sepanjang Aidiladha. 264 saman dikeluarkan terhadap 117 penunggang motosikal atas pelbagai kesalahan dalam Ops Hari Raya Aidiladha 2023 di Plaza Tol Petaling Jaya Selatan. Dalam operasi yang memberi tumpuan kepada penunggang motosikal itu, 412 kenderaan diperiksa. Pengarah JPJ Selangor Datuk Khairul Khar Yahya berkata antara kesalahan yang dilakukan penunggang motosikal tidak mempunyai lesen memandu 122 kesalahan, tiada cukai jalan atau telah tamat tempoh 95 kesalahan dan 27 kesalahan melibatkan nombor pendaftaran. Melumpuhkan pada pengguna motosikal juga kerana fokus ini adalah kerana rekod kemalangan maut pengguna motosikal dalam tempoh 2010 hingga 2022 ada yang paling tinggi. Dalam operasi sama, sebanyak 13 motosikal turut disita. Pihaknya turut melakukan pemeriksaan dan penyamaran dengan menaiki kenderaan awam seperti bas di terminal bas utama. Di Negeri Sembilan, 110 anggota penguatkuasa JPJ Negeri ditugaskan bagi Ops Hari Raya Aidiladha. Operasi bertujuan memantau, mengesan dan mengambil tindakan ke atas pemandu yang gagal, mematuhi peraturan dan mengurangkan risiko kemalangan di musim perayaan. 9 kesalahan utama diberi fokus pada operasi kali ini, antaranya kegagalan mematuhi had laju, tidak patuh lampu isyarat dan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Antara kawasan operasi adalah di Plaza Tol Ensdale, Plaza Tol Senawang, Jalan Salak Tinggi Nilai dan tertumpu pada kenderaan motosikal. Keputusan tawaran kemasukan ke tingkatan 6 tahun 2023 bagi murid lepasan SPM tahun 2022 akan diumumkan Isnin ini. Kementerian Pendidikan dalam pernyataan memaklumkan semakan keputusan tawaran dan pendaftaran boleh dilakukan secara dalam talian.
Manakala murid yang tidak mempunyai capaian internet boleh menyemak keputusan di sekolah asal masing-masing. Bagi murid yang tidak menerima tawaran ke tingkatan 6, rayuan boleh dikemukakan secara dalam talian melalui pautan sama atau melalui sekolah masing-masing mulai 3 hingga 17 Julai. Keputusan permohonan rayuan akan dimaklumkan pada 24 Julai melalui portal yang sama. Menurut KPM, murid yang ditawarkan ke tingkatan 6 perlu melapor diri pada 16 Julai bagi sekolah dalam negeri kumpulan A dan 17 Julai bagi sekolah dalam negeri kumpulan B di kolej atau pusat tingkatan 6. Manakala pengambilan rayuan, tarikh lapor diri pada 25 Julai. Sijil Kemahiran Malaysia SKM wajar diiktiraf setaraf Sijil Pelajaran Malaysia SPM dalam usaha meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kertas dasar mengenai cadangan itu akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri untuk pertimbangan. Kertas dasar akan dibawa ke Kabinet untuk menentukan bahawa sijil-sijil ini akan turut diiktiraf sebagai sijil yang sama taraf ataupun lebih tinggi daripada sijil SPM yang akhirnya mereka akan dapat masuk ke pasaran sama ada swasta ataupun kerajaan berdasarkan pada sijil-sijil yang akan dikeluarkan itu. Beliau juga pengerusi Majlis TVET Negara menjelaskan pemerkasaan TVET bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing dan merapatkan jurang pengangguran. Melaka Agrofest 2023 mencatat 1.1 juta ringgit nilai jualan sepanjang 3 hari program diadakan sehingga 25 Jun lalu. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dr. Muhammad Akmal Salih berkata ia turut menerima kehadiran 35,000 pengunjung. Susulan sambutan menggalakkan, Melaka Agrofest tahun depan dirancang pada skala yang besar. Sebab tu saya maklumkan walaupun negeri Melaka ni negeri yang kecil tapi kita antara salah satu pengeluar makanan terutama telur, ayam. Jadi ini memberikan satu impak yang sangat positif kepada negeri Melaka. Dan walaupun Melaka ni orang kata dikenali sebagai negeri pelancongan tapi kita juga nak dikenali sebagai bukan sahaja pelancongan yang datang dan duduk tapi agro pelancongan pun kita nak kena mempromosikan sempena dengan Tahun Mak Melaka ni. Program itu akan menjadi sebahagian daripada acara pelancongan bersempena dengan Tahun Melawat Melaka 2024. Melaka mengalu-alukan lebih banyak syarikat industri mengambil langkah menggunakan barangan kitar semula dalam penghasilan produk keluaran mereka. Inisiatif itu boleh diselaraskan dengan kerjasama Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Jadi terbaharu untuk SDG Negeri Melaka Sustainable Development Goal ini sendiri, Yang Amat Berhormat telah mengumumkan yang Perbadanan Teknologi Hijau ini akan menjadi agensi peneraju utama untuk semua inisiatif hijau di negeri Melaka. Jadi segala-gala ini kerajaan negeri lakukan adalah untuk menggalakkan rakyat faham dan tahu, dan kita semua mempunyai kesedaran untuk memastikan negeri Melaka ini akan terus berjaya menjayakan teknologi hijau ini. Beliau menyaksikan majlis menandatangani MOU projek botol recycle pad RPED antara syarikat Qpai Malaysia dengan Hiroyuki Industries dan Kanzo. Dua tuduhan berkaitan rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit babit projek Jana Wibawa yang dikemuka terhadap Datuk Wan Saiful Wanjan adalah teratur dan lengkap. Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi berhujah kedua-dua pertuduhan berkenaan tidak cacat, sebaliknya jelas dan boleh difahami. Menurutnya, tempoh kedua-dua pertuduhan telah dinyatakan. Pihak pembelaan juga telah dibekalkan dengan dokumen serta notis yang mencukupi. Beliau membalas kenyataan Peguam Amir Hamzah Arsyad mewakili Datuk Wan Saiful yang mendakwa kedua-dua pertuduhan terhadap anak guamnya adalah cacat kerana tidak menyatakan secara khusus tarikh kesalahan dilakukan. Selepas mendengar hujahan kedua-dua pihak, Hakim Rozina Ayub menetapkan 21 Julai untuk keputusan permohonan mengetepikan pertuduhan itu.
Berita pagi diteruskan dengan perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menegaskan Amerika tiada kaitan dengan pemberontakan oleh pasukan paratentera Wagner. Beliau menegaskan ia merupakan masalah dalaman Rusia dan tiada campur tangan Amerika. This bipartisan program. The situation began to develop as it did. I directed my national security team to monitor closely and report to me hour by hour. I instructed them to prepare for a range of scenarios. I also convened our key allies on a Zoom call to make sure we're all on the same page. It's critical that we're coordinated in our response and coordinated in what we to anticipate. They agreed with me that we had to make sure we gave Putin no excuse. Let me emphasize, we gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. Sementara itu, Jurucakap Majlis Keselamatan Negara White House, John Kirby, Presiden memberi tumpuan untuk menyokong Ukraine dan tidak memihak dalam perkara tersebut. Kirby juga enggan mengulas sama ada kerajaan Amerika menganggap peristiwa yang berlaku dengan kumpulan Wagner sebagai pemberontakan, rampasan kuasa, percubaan rampasan kuasa atau pemberontakan bersenjata. Pasukan paratentera Wagner pada minggu lalu memberontak dan mengancam untuk menyerbu Rusia selepas mendakwa Kementerian Pertahanan menyerang pejuangnya. Sementara itu, Amerika umum pakej kenderaan baharu bernilai sehingga $500 juta untuk Ukraine. Jurucakap Pentagon, Brigadier General Pat Ryder berkata, bantuan sebagai tanda sokongan terhadap perjuangan Ukraine menentang Rusia. Bantuan ketenteraan itu melibatkan kenderaan darat termasuk kenderaan tempur dan kenderaan berperisai serta sistem anti-perisai. Ia juga meliputi kelengkapan pertahanan udara, senjata serta peluru tambahan. Sekaligus membantu memperhebat usaha Ukraine mempertahan dan menawan semula wilayah berdaulat mereka. Sementara itu, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menghargai bantuan berkenaan. Menurutnya, ia membantu meningkatkan kemampuan ketenteraan sedia ada. Latvia menghentikan sepenuhnya pengeluaran visa kepada warga Rusia untuk tempoh masa yang tidak ditentukan berikutan pemberontakan kumpulan Wagner. Kementerian Luar berkata selain itu permohonan warga Rusia di misi diplomatik dan konsular Latvia di luar negara turut digantung. Semua permohonan dikemukakan setakat ini yang diterima dan diproses pada 25 Jun masih disemak. Latvia sebelum ini telah pun menghadkan pengeluaran visa untuk warga Rusia susulan perang Rusia dengan Ukraine dan hanya mengeluarkan visa untuk kes-kes kemanusiaan. 8 ahli parlimen dari Semenanjung Gaza mengemukakan aduan kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Aduan menggesa Israel menarik balik sekatan dan memberikan pampasan kewangan kepada mereka yang terjejas. Dalam satu kenyataan, Timbalan Pengerusi Majlis Perundangan Palestin Ahmed Ber berkata mereka melantik peguam dari Perancis Gilles Duvier untuk memfailkan aduan kepada pendakwa ICC. Mereka mendesak ICC mengambil serius aduan itu dan segera mendakwa Israel atas jenayah yang dilakukan rejim itu. Di samping itu, mereka turut meminta ICC menggesa Israel memulakan penubuhan mekanisme berkesan bagi memastikan accountability terhadap tindakan sekatan dan pencerobohan di Semenanjung Gaza. Aduan itu juga mengandungi tanda tangan Persatuan Peguam Jordan, Gaza dan Maghribi. Menurut laporan PBB, kerugian ekonomi akibat sekatan berjumlah $16.7 bilion Amerika antara 2007 dan 2018. Jumlah rampasan yang dituntut nilai $25 bilion Amerika. Angka kematian akibat hujan lebat di Pakistan terus meningkat kepada 23. Menurut Jurucakap Pasukan Penyelamat Farouk Ahmad, semua kematian yang dilaporkan berlaku atas 3 sebab berbeza iaitu terkena renjatan elektrik, lemas dan kilat. Menerusi kenyataan memaklumkan 5 orang maut di daerah Narowal dan 2 lagi di daerah Sukupura selepas disambar kilat. Manakala 7 orang lemas dan 6 lagi kehilangan nyawa akibat terkena renjatan elektrik di kawasan berbeza di wilayah itu. Sekurang-kurangnya 75 orang cedera akibat terkena renjatan elektrik manakala kejadian dinding serta bumbung runtuh di beberapa daerah termasuk Narowal, Lahore, Chinyod dan Sheikhpura. Polis tempatan meminta orang ramai mengelak perjalanan tidak perlu dan berhati-hati semasa musim hujan, memandu dengan berhati-hati dan menjauhi tiang elektrik.
Perkembangan sukan, ranking jaguh persoalan lelaki profesional negara Lee Zijia jatuh lagi. Terbaru, pemain itu menghuni kedudukan ke-14 dunia jatuh satu tangga berdasarkan kemas kini dikeluarkan Persekutuan Badminton Dunia BWF. Zijia berada di kedudukan ke-14 dengan 54,476 mata, jauh ditinggalkan juara dunia dari Denmark Victor Axelsen dengan 103,005 mata di kedudukan tertinggi ranking BWF. Dalam pada itu, dua beregu lelaki negara iaitu juara bertahan dunia Ren Jiasuwu kekal di kedudukan ke-4 dan gandingan profesional Ong Yusin Yui di ranking ke-6. Ketika ini, pasangan profesional Goh Sun Huat, Siobhan Lai Jamie merupakan satu-satunya wakil beregu campuran negara dalam kedudukan 10 teratas selepas kekal di tangga ke-7 dunia. Sementara itu, kejayaan bergelar juara terbuka Taiwan 2023 Ahad lepas membantu beregu campuran negara Cheng Tanji Toh Iwe melonjak 4 anak tangga dari kedudukan ke-19 untuk berada di ranking ke-15 dengan 54,888 mata. Selepas hampir sebulan dipecat dan berdiam diri, bekas pengendali Perak FC Dato' Lim Tiong King tampil menuntut haknya. Tuntutan bagi menggesa baki bayaran gaji selama 16 bulan sehingga September 2024 dilunaskan oleh pengurusan pasukan berkenaan. Dato' Tiong Kim hadir bersama peguamnya Adam Yap Bun Han ke Pejabat Perhubungan Perusahaan Malaysia untuk memfailkan tuntutan tersebut. Dia mendakwa pemecatan terhadapnya yang mempunyai kontrak 2 tahun bersama Perak FC dilakukan secara tidak sah. Yeah, occupational hazard, so it's part and parcel of football. So nothing, it's like I say, seperti saya kata, saya datang dengan baik, saya nak keluar daripada Perak FC pun dengan baik, itu saja. Ya, tak ada niat-niat yang buruk ke, tak ada lah. Tak ada. Ini hak saya. Seperti tadi Encik Adam kata kan, ini hak saya. Saya tuntut untuk hak saya saja. Tak lebih, tak kurang. Itu saja. Ya, ini hak saya. Pihaknya sedia berunding dengan Perak FC untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik. Jika tiada jalan penyelesaian, tindakan mahkamah akan diambil. Sepanjang mengendalikan Perak FC, skuad The Boss Warriors sekadar mencatat 2 kemenangan, 3 seri dan 7 kekalahan. Menjelang kejuaraan wanita bawah 19 tahun AFF 2023 di Palembang, Indonesia bulan depan, adunan muka baharu berbakat dan pemain berpengalaman menjadi taruhan skuad bola sepak wanita negara. Menurut Ketua Jurulatih Cameron Ng, kesungguhan dan prestasi ditampilkan anak buahnya sepanjang seminggu kem latihan membuatkannya berdepan kesukaran untuk memuktamadkan senarai akhir 23 pemain. Beliau sebelum ini memanggil 25 pemain muda yang beraksi pada kempen kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun pada Mac lepas serta kelayakan Piala Asia bawah 17 tahun di Buriram, Thailand April lalu. Pasukan negara diundi dalam kumpulan B bersama pasukan gergasi Vietnam dan Singapura. Kejohanan skuash beregu campuran Asia di Hangzhou, 3 wakil negara berjaya menempah slot kesayangan suku akhir kejohanan tersebut. Paling membanggakan apabila gandingan baharu negara Muhammad Adin Idraki Bakhtiar Nur Aina Amani Ampandi berupaya membuktikan kemampuan pada aksi di Hangzhou. Saya rasa hari ini kita amat baik. Kita punya game plan semua menjadi, which is good. Kita dengar apa yang coaches kita cakap. And then kita just hope to continue buat benda sama tomorrow untuk last group station. Dua lagi wakil negara yang melangkah ke suku akhir kejohanan ialah Muhammad Syafiq Kamal, Aifa Azman dan Ivan Yuan Rachel Arnold. Baik saudara, ini pula perkembangan bola sepak antarabangsa. Pemain tengah Real Madrid Luka Modric dilaporkan akan kekal bersama kelab itu untuk tempoh semusim lagi. Ia sekaligus menjadi berita gembira buat peminat kelab La Liga tersebut. Sebelum ini, pemain tersebut dikaitkan dengan perpindahan ke kelab di Arab Saudi, namun Modric dilihat selesa untuk berada di Santiago Bernabeu. Modric yang bakal menjangka usia 38 tahun pada September ini kekal sebagai pemain utama Real Madrid.
Kelab Sepanyol itu dalam pernyataan berkata sepanjang 11 musim, Modric telah beraksi sebanyak 488 perlawanan dan memenangi 23 trofi. Pemain itu juga telah membantu kelab meraih 5 kali Liga Juara, 3 kali Piala La Liga dan 2 kali Piala Raja Sepanyol. Ada 3 aspek yang saya ingin utarakan di sini, iaitu pertama berkaitan dengan perpaduan. Kita semua rakyat Malaysia seharusnya menjadikan nilai perpaduan ini sebagai satu aset kita, aset negara kita yang utama sekali demi masa hadapan. Yang keduanya ialah kita harus kurangkan perbezaan di antara sesama kita sebagai rakyat Malaysia yang kita cintai ini. Kurangkan perbezaan, jurangkan perbezaan di antara setiap kaum dan setiap bangsa dan setiap agama. Dan yang ketiga, seperti pepatah Inggeris, unity begins at home, ataupun perpaduan bermula daripada rumah ibu. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi. Menyusul selepas ini berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.